Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaih fi yaumin mi'ata marrah. Artinya, hai yang mana-mana manusia, wahai manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku taubat, yakni Rasulullah, kepadanya Allah pada satu hari 100 kali. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk kita sering bertaubat, selalu bertaubat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Rasulullah panggil sekalian umatnya manusia, tak kira yang Islam maupun yang bukan Islam. Tubu ilallah, kata Rasulullah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk kita sering bertaubat kembali kepada Allah? Kerana kita ni pendosa. Kita bukan maksum. Kita sentiasa ada dosa. Tak dosa besar, dosa kecil. Maka lantaran dengan sebab kita pendosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa maksiat adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah, setiap anak Adam manusia ni sering buat salah, buat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat dosa, buat maksiat adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, tubu ila Allah, maka taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaih fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku bertaubat, yakni Rasulullah bertaubat kepadanya Allah sehari 100 kali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahawa aku bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali. Sedangkan Rasulullah itu maksum. Rasulullah SAW itu adalah terpelihara daripada dosa. Maka perlu di sini tuan-tuan, dalam perkara yang Nabi menyatakan aku bertaubat kepada Allah, ini perlu ambil perhatian. Kata ulama, perlu ambil tanbih, ambil perhatian berkenaan tentang taubat para Nabi, taubat para Rasul. Sebab takut ada sangkaan-sangkaan yang menyatakan bahawa macam mana pula para Nabi, para Rasul ni maksum, tapi kenapa pula dia bertaubat pada Allah? Rasulullah pun bertaubat kepada Allah. Sebab Rasulullah pun menyatakan atubu ilai, aku bertaubat kepada Allah fi yaumin, pada setiap satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi bagaimana sedangkan Rasulullah itu maksum? Jadi ni perlu ambil tanbih, ambil perhatian kata ulama tentang taubat para Nabi dan para Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan juga para rasul yang lain, mereka ni bertaubat kepada Allah bermaksud bertaubat daripada kesalahan, bukan bertaubat daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab apa? Kerana semua nabi, semua rasul, termasuklah Rasulullah, adalah maksum. Apa makna maksum? Terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi murad, maksud yang mana kata Rasulullah atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah, itu bukan bertaubat daripada melakukan dosa, tetapi bertaubat daripada melakukan kesalahan. Beza tuan-tuan, kesalahan dengan dosa. Ini perlu ambil tanbih, perlu ambil perhatian. Jangan sampai kita nanti tersalah faham, tersalah tanggapan, apatah lagi kepada para nabi, para rasul, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita memahami dengan sebenar-benar faham. Jangan sampai kita salah memahami tanggapan terhadap para nabi, para rasul, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyarankan untuk kita bertaubat.
Sedangkan Rasulullah itu maksum pun satu hari 100 kali. Ini kan pula kita pendosa, kita bukan maksum, maka lebihlah daripada 100 kali satu hari. Paling tidak pun 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tuan-tuan kena cari masa, kena cari waktu, kena luang masa seketika. Bukratan wa asilah, kata Allah Ta'ala, duk ingatlah pada aku bukratan wa asilah, pada sebelah pagi dan pada sebelah petang. Cari masa sekejap tuan-tuan, bang 10 minit, duduk seketika, pegang tasbih, istighfar, ingat dosa-dosa apa yang kita buat. Astaghfirullah, ya Allah ampunkan dosa mata. Astaghfirullah, ampunkan dosa telinga. Astaghfirullah, ampunkan dosa lidah. Astaghfirullah, ampunkan dosa dua tangan, dan seterusnya. Kalau boleh, kita gambarkan apa dosa-dosa yang kita buat, kita minta ampun kepada Allah. Baru datang kesan, baru datang manfaat. Kerana zikir ini termasuklah istighfar, dia tidak akan mendatangkan manfaat melainkan hudurul qalb, hadirkan dalam hati. Kalau baca terus je tak ada apa-apa tuan-tuan, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, tapi dalam 100 kali istighfar tu 100 negara dia pergi, merayap tuan-tuan. Duk minta ampun tapi merayap, outstation, shopping sana, shopping sini. Hudurul qalb, hadirkan hati tuan-tuan. Dalam kita wirid, dalam kita zikir, dalam kita istighfar, nak dapat manfaat kesan tu, hadirkan dalam hati. Astaghfirullah, ampunkan dosa aku yang banyak ya Allah. Astaghfirullah, ampunkan segala dosa-dosa aku yang kecil maupun dosa yang besar. Astaghfirullah, ampunkan dosa aku yang sengaja maupun tak sengaja ya Allah. Astaghfirullah, ampunkan segala dosa-dosa aku ya Allah, yang nyata maupun yang jelas. Astaghfirullah, ampunkan segala dosa yang zahir maupun yang batin. Hadirkan hati tuan-tuan, baru dia mendatangkan kesan. Wirid ini dia akan mendatangkan manfaat juga, termasuk istighfar mesti kena dengan ad-dawam. Apa makna dawam? Berterusan, istiqamah. Istiqamah. Kita istiqamah tuan-tuan, pagi 100, petang 100, pagi 100, petang 100, insya-Allah dia mendatangkan manfaat, keampunan kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan asbab daripada kita banyak istighfar kepada Allah, mengakui kesalahan, dosa-dosa yang kita buat tuan-tuan, insya-Allah diberikan kemudahan untuk dapat melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah kepada Allah. Kerana yang bagi kemudahan, yang bagi kesenangan untuk dapat kita beramal ni adalah dengan sebab daripada dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dosa ni dia pembeban, dosa ni dia pemberat. Sebab itu bila mana satu orang dia tidak dapat qiyamul lail, tak dapat tahajud walaupun 2 rakaat, fa'lam, ketahuilah kata ulama, kerana siang itu dia dalam keadaan berdosa, dia tidak bertaubat istighfar kepada Allah, maka malam itu dia menjadi berat untuk dia beribadah qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita istighfar, taubat tuan-tuan, kita delete, insya-Allah dia memberikan keringanan untuk mudah dan senang melakukan ibadah, segala ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak zikir wirid pun senang, nak istighfar berapa banyak kali pun senang, nak selawat pun senang, nak tahlil pun senang, nak tasbih pun senang, nak baca Quran pun senang, nak qiyamul lail, tahajud pun senang dan mudah. Dengan asbab, dengan kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan tinggalkan istighfar, permohonan keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, kerana setiap hari kita pendosa. Walaupun kita sering buat dosa, jatuh kepada dosa maksiat,
sering juga iringkan dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kita istighfar taubat, siang buat dosa, tetap juga teruskan juga dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah. Selagi mana kita tidak pernah bosan dengan melakukan dosa dan maksiat, selagi itu jangan bosan dengan kita melakukan istighfar dan taubat kepada Allah. Selagi mana kita tidak pernah putus asa tuan-tuan melakukan dosa dan maksiat, jangan putus asa juga dengan kita melakukan istighfar dan taubat kepada Allah. Jangan tuan-tuan. Kuat mana kita buat dosa maksiat, kuat juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Lama-lama kelamaan tuan-tuan, insya-Allah Allah Taala akan bagi tawar. Rasa tawar, rasa tak sedap, rasa benci tuan-tuan dengan maksiat. Dia akan jauh. Sampai dapat tuan-tuan hilangkan, tinggalkan maksiat dan dosa yang dia kerjakan, dengan sebab selalu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disebutkan dalam satu riwayat di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bentani rahimahullahu taala membawakan satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man istaghfara, barang siapa yang beristighfar kepada Allah satu hari 27 kali dengan sirah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunkanlah segala dosa orang mukmin yang beriman, sama ada laki-laki maupun perempuan, satu hari 27 kali, maka dia mendapat sebanyak pahala bilangan seluruh orang yang beriman yang berada di atas dunia saat dan ketika ini. Berapa ramai tuan-tuan orang Islam, orang mukmin atas dunia ni? 1 juta, 1 bilion, lebih daripada itu. Maka sebanyak bilangan orang Islam, orang yang beriman berada di atas dunia hari ini tuan-tuan, kita istighfar dengan sirah tersebut satu hari tak banyak, 27 kali sahaja, maka kita mendapat pahala-pahala bukan jutawan. Pahala apa tuan-tuan? Bilion. Kaya kita tuan-tuan, bukan kaya harta, kaya pahala. Kita mendapat kaut semua pahala-pahala orang, sejumlah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dengan amalan yang mudah saja, istighfar satu hari 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tak sampai 10 minit tuan-tuan, 27 kali. Dalam kereta, atas motor, tengah tunggu traffic light. Sangat mudah dan ringkas, tapi Masya Allah kita boleh dapat pahala yang sungguh banyak. Ini ulama menyatakan sayugianya jangan ditinggalkan amalan istighfar ini. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, satu hari 27 kali sahaja. Jadikan amalan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan juga segala dosa-dosa kita. Segala dosa-dosa kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau boleh jangan minta ampun dosa kita saja, minta ampunkan dosa-dosa orang lain, apatah lagi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, dapatkan, capaikan. Jangan minta untuk kita seorang saja, minta keampunan untuk diri seorang. Semua orang tuan-tuan kita minta ampunkan. Minta ampunkan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan dalam riwayat satu doa yang termasuk daripada istighfar tersebut yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Maka kata ulama, siapa yang membaca istighfar ataupun doa ini yang diajarkan Nabi Khidir alaihi salam satu hari 4 kali sahaja, maka dia termasuk daripada golongan yang dicatatkan oleh Allah Ta'ala, termasuk daripada wali min awliyaillah, bahkan termasuk dalam senarai daftar wali kutub tuan-tuan. Apa doanya, amalannya?
Allahumma ghfirli li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lokek tuan-tuan, doakan untuk orang lain. Kalau masih lagi kita tidak ada doakan untuk orang lain, masih kedekut lagi. Masih pentingkan diri sendiri lagi. Kita doakan murah rezeki, jangan seorang-seorang, doakan murah rezeki semua orang. Kita minta ampun bukan untuk kita seorang, minta ampun untuk semua orang. Kita minta sihat bukan kita seorang nak sihat, kita minta ampun, kita minta untuk semua orang sihat tuan-tuan. Sampai dapat tahap macam itu. Jadi kata ulama, siapa dapat amalkan doa ini, doa yang diajar Nabi Khidir alaihissalam, yang pertama sekali apa? Allahumma fili li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa seluruh umat Rasulullah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah, rahmatilah seluruh umat Rasulullah SAW. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ya Allah, tutup segala keaiban umat Rasulullah SAW. Yang keempat, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan-kebaikan kepada seluruh umat Nabi SAW. Dan yang terakhir, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sentiasa memperbaiki, islahkan, memperbaikikan seluruh umatnya Rasulullah SAW. Satu hari 4 kali saja tuan-tuan, iaitu lepas subuh. Siapa yang dapat membaca doa ini, termasuk di dalamnya ada minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hari 4 kali selepas subuh, maka dia termasuk daripada wali min auliyaillah. Tapi baru sekali mengamal, jangan perasan pula aku dah jadi wali, aku dah termasuk dalam golongan wali-wali. Tak. Walaupun ada orang dia dapat amalan ini, tapi kalau Allah Ta'ala tak pilih dia termasuk daripada wali min awliya, maka dia tidak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Dia tak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Lepas tu saya baru-baru ni terdengar salah seorang daripada anak murid Pak Sumed rahimahullahu ta'ala, antara salah satu amalan harian arwah Pak Sumed itulah doanya tadi. Lepas tu beliau di kalangan wali min awliyaillah. Hanya orang yang terpilih menjadi kekasihnya Allah Ta'ala saja yang dapat untuk dimudahkan membaca, mengamalkan doa tersebut. Allahumma fili li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Satu hari 4 kali saja. Ini saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk amalkan, insya-Allah. Ini doa Nabi Khidir alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam di situ tuan-tuan ada apa? Ada minta keampunan. Minta keampunan. Jadi kalau kita minta istighfar, minta ampun, jangan seorang-seorang. Minta ampunkan seluruh keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat kita, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kedekut tuan-tuan. Bila kita minta doakan untuk orang lain, kita pun dapat sama. Kita pun dapat sama. Kita nampak orang tu susah, kita doakan, ya Allah, murahkan rezeki dia, ya Allah. Malaikat dia dengar saja tuan-tuan kita doakan untuk orang lain, malaikat doakan kita dulu. Wa anta mislik, engkau pun sama. Kita dapat dulu tuan-tuan murah rezeki. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan pada dia, ya Allah. Malaikat kata wa anta mislik, kamu juga, kamu akan ditambahkan pengetahuan. Kita yang doakan kepada orang lain, kita dapat dulu apa yang kita doa. Sebab tu cara untuk kita cepat mustajab doa yang kita nak tuan-tuan, maka sering-sering selalukan doa-doa untuk orang lain. Jangan kedekut tuan-tuan. Tak, macam mana Ustaz, saya nak kaya, nak doakan orang lain kaya, saya tak kaya-kaya. Hati kotor lagi tuan-tuan, hati kotor lagi. Itu masih tanda lagi hati tu kotor. Hati tu belum benar-benar betul clean, kerana dia ada iri hati, hasad dengan orang lain. Yakin dan percayalah tuan-tuan, bila kita doakan dulu orang lain, insya-Allah kita dapat dulu. Kita dapat dulu. Apatah lagi keampunan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditinggalkan amalan tersebut tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allah azza wa jalla yakbalu taubatal abdi man lam yughargir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada halkumnya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya dalam hadis yang seterusnya bahawasanya Allah Ta'ala menerima taubat daripada hambanya. Walaupun kita banyak dosa macam mana sekalipun tuan-tuan, jangan putus asa, kena sangka baik dengan Allah Ta'ala, husnuzan. Pasti Allah Ta'ala akan terima. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima segala taubat-taubat daripada hambanya selagi mana wa man lam yughargir, selagi mana belum sampai kepada gargarah. Gargarah ni di sini tuan-tuan, halkum. Dalam hadis-hadis Nabi SAW disebut gargarah. Bila nyawa tuan-tuan selagi mana belum sampai kepada halkum kita gargarah, selagi itulah taubat pasti Allah Ta'ala akan terima. Bila dah sampai kepada gara-gara halkum ni tuan-tuan, maka pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa husnuzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka baik tuan-tuan. Walaupun dosa kita banyak macam mana sekalipun, sampai orang kata setinggi langit sekalipun, sebanyak buih di lautan sekalipun, tapi bila kita sungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan. Sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabdanya Rasulullah, man taba qabla an tatla'a syams min maghribiha taballahu alaihi. Artinya barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan lagi dalam hadis Rasulullah yang lain menyatakan, siapa-siapa yang taubat kepada Allah sebelum matahari naik daripada sebelah barat. Sekarang matahari terbit daripada mana? Timur. Sebelum matahari terbit daripada barat, bila terbit matahari barat tuan-tuan, memang itu salah satu daripada alamat kubrah, sebagai tanda yang besar hampirnya dengan kiamat. Jadi siapa yang taubat sebelum matahari terbit daripada barat, nescaya tuan-tuan taballahu alaihi, Allah Ta'ala menerima taubat hambanya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubat hambanya. Jadi jangan nak tunggu matahari itu terbit daripada barat. Relaxlah Ustaz, matahari esok confirm daripada timur. Mana tahu tuan-tuan, pagi esok tak keluar, tiba keluar daripada barat, nyaya. Kita dah, walaupun kita tak mati, belum sampai lagi pada gara-gara, tapi matahari dah terbit daripada barat, habis dah. Tutup taubat. Tutup taubat. Sebab tu tuan-tuan, ringan-ringankan mulut, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, dan jangan tinggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering solat sunat taubat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, itu sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah asbab orang yang sering banyak taubat ni tuan-tuan, rezekinya sangat lancar. Rezekinya sangat lancar, sangat deras tuan-tuan. Sungguh dengan asbab amalan istighfar ni, taubat kepada Allah, rezekinya sangat deras, sangat cepat. Kalau rasa siapa yang rezekinya tersekat tuan-tuan, tersangkut, banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Sangat deras dan pantas tuan-tuan. Tapi rezeki duk mai datang cepat, deras, cepat habis, matilah cepat. Duk matilah cepat tuan-tuan. Selagi mana satu orang dia tak mati, artinya rezekinya ada. Contohlah tuan-tuan, rezekinya Allah Ta'ala dah tetapkan dalam kehidupan dunia ni, rezeki dia sampai habis kehidupan dia 50 tan. Contohlah 50 tan. Dia naik kapal terbang, tiba-tiba tuan-tuan, contoh je, ni jangan takutlah pula naik kapal terbang, terempah kapal terbang tu, semua mati, dia seorang ni tak mati. Sebab apa tuan-tuan? Rezeki dia masih ada lagi 1 tan. Selagi mana rezekinya ada lagi tuan-tuan, walaupun 1 tan, dia tidak akan mati. Yang mati itu semua apa? Rezekinya dah habis. Rezekinya dah habis. Kerana rezeki ni dia kejar kita seperti maut mengejar kita.
Tuan-tuan tak rasa nak pening-pening kepala bab rezeki ni. Rezeki ni memang dah dijamin dah, tinggal lagi usaha ikhtiar saja. Rezeki duk kejar kita seperti mana maut kejar kita, tuan-tuan. Apatah lagi orang yang rajin istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat cepat deras. Rezeki mai datang pada dia. Jadi sebab itu sungguh-sungguh tuan-tuan, kita delete dosa-dosa kita, tinggalkan dosa-dosa kita dengan kita sering istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk kita dapat melakukan pelbagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dijemput juga oleh ulama bahawa antara amalan yang boleh menghapuskan dosa kita bukan selain istighfar saja, tuan-tuan. Antaranya yang pertama, kata ulama, amalan yang boleh menghapuskan segala dosa-dosa kita termasuklah orang yang bertauhid. Orang yang mengaji tauhid, memperkuatkan iman dia, memperkuatkan akidah dia, jaga iman dia, jaga akidah dia, tuan-tuan, pun boleh Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Sebab tu tuan-tuan, iman, tauhid, akidah kena jaga betul-betul, tuan-tuan. Ini menurut riwayat Imam Tirmizi, orang yang betul-betul menjaga iman, bertauhid kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, hapuskan dosa dia. Yang ketiga, tuan-tuan, yang kedua, bila mana dia dapat jaga iman dia, dia dapat jaga akidah dia, dia meninggal dalam keadaan iman, tauhid kepada Allah Ta'ala, pun Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebab tu kata Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan, tauhid dia, iman dia kepada Allah, meninggal, mati dalam keadaan iman, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Yang ketiga, dengan bertaubat, yang kita bicarakan ni. Dengan sering taubat, tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh hapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat apa dia? Istighfar. Sering istighfar, sering istighfar. Paling pendek pun astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sering istighfar, tuan-tuan. Dalam riwayat Imam Abu Daud menyatakan pun boleh menghapuskan dosa. Pun boleh menghapuskan dosa. Lagi apa dia? Amalan orang yang berdoa memohon keampunan kepada Allah pada 1/3 malam. 1/3 malam yang akhir lah. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa yang memohonkan istighfar keampunan kepada Allah pada 1/3 malam ni, 1/3 malam akhir, Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu, tuan-tuan, pada penghujung malam tu, nak hampir-hampir dengan subuh tu, lebih kurang 1 jam 2 jam nak hampir subuh, itulah paling sedap sekali tidur. Paling nyenyak tidur, tuan-tuan, hampir-hampir nak dekat subuh. Itu yang disebut sebagai waktu sahur. Sedangkan waktu sahur itulah waktu yang sangat mustajab, tuan-tuan. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tetapi Allah Ta'ala bagikan ujian dekat situ, paling sedap sekali, tuan-tuan, nyenyak tidur waktu itulah. Nampak? Sebab itulah, tuan-tuan, kalau dapat kita bermunajat, mohon keampunan, istighfar kepada Allah pada 1/3 malam yang akhir tu, sangat mustajab, tuan-tuan, diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan lagi, tuan-tuan, orang yang demam. Demam ni penghapus dosa. Demam ni penghapus dosa. Sebab tu para al-arifin, para ahlillah, mereka ni, tuan-tuan, bila dapat sakit, bila demam, dia tak cepat-cepat untuk minta sembuh. Kalau boleh lama sikit demam. Kerana apa? Selagi mana dia demam, maka dosa dia dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kita baru 2-3 jam demam, tak? Cepat-cepat, tuan-tuan, ambil Actifast, cepat-cepat ambil Panadol, cepat-cepat jumpa doktor. Sebab kita bukan ahli lah, kita ahli dunia. Tuan-tuan lah, tuan-tuan ahli lah, saya ahli dunia. Orang yang betul-betul makrifat kepada Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, bila dia timpakan musibah, sakit, balak, demam, dia tak minta cepat-cepat supaya sembuh. Sebab dia tahu sebab demam ni, tuan-tuan, penghapus dosa. Dia minta juga supaya lama-lama demam, sebab dapat MC lama, dapat cuti lama. Bos dah bising dah, pasal tak main datang, dia bagi MC, demam panjang bos, lama sikit. Nampak? Demam ni, tuan-tuan, penghapus dosa.
Apa lagi tuan-tuan, amalan penghapus dosa? Orang yang sering menjaga wuduk. Orang yang sering menjaga wuduk, mengambil wuduk ni, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Sebab tu tuan-tuan, usahakan setiap kali kalau kita keluar daripada rumah, pastikan ada wuduk. Kalau boleh tuan-tuan, setiap masa 24 jam kita berwuduk. Kalau orang perempuan yang uzur, boleh tak wuduk? Boleh, tak ada masalah. Tak boleh Ustaz, saya uzur. Boleh berwuduk, bukan dia nak solat. Jadi orang yang sering menjaga wuduk, dalam keadaan berwuduk tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu jadikan amalan tuan-tuan. Amalan macam mana? Kita kalau tak ada wuduk je dah gelisah. Dah gelisah dah. Cepat-cepat nak pergi ambil wuduk. Bukan hanya nak solat, nak baca Quran je. Setiap kali tuan-tuan kita tak ada wuduk, kita gelisah dah. Rasa lain macam. Tu dah bagus dah tu. Cepat-cepat ambil wuduk tuan-tuan. Sebab orang yang menjaga wuduk dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi amalan penghapus dosa, muazzin, orang yang melaungkan azan. Hebat tuan-tuan, kelebihan muazzin ni, Pak Bilal. Allahu Akbar. Tapi dipandang remeh orang. Kerja apa? Bilal. Low class dia kata. Padahal Bilal ni tuan-tuan, dia melaungkan azan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Bahkan tuan-tuan, antara seseorang yang mana jasadnya utuh, tak dimakan ulat setelah mana dia mati, muazzin lah, tukang azan. Jasad dia tak dimakan ulat. Walaupun dia bukan hafal Quran, dia bukan hafal hadis, tapi dia melaungkan azan, jasadnya tuan-tuan tak dimakan ulat. Bagi siapa yang melaungkan azan ataupun jadi Pak Bilal, bahkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan lagi amalan penghapus dosa, orang yang sering dan selalu dapat jaga solat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Dengan berjamaah ni bagus tuan-tuan. Galakkan orang lelaki, suami ni, anak-anak lelaki ni pergi sembahyang berjamaah di masjid surau. Kerana itu amalan penghapus dosa. Amalan penghapus dosa. Orang yang jaga solat fardu 5 waktu dengan berjamaah, insya-Allah menjadi asbab dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kerana Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, tidakkah bersih pada tubuh badan dia bila mana setiap kali satu hari dia mandi 5 anak batang sungai yang ada di hadapan rumah dia? Tidakkah bersih tubuh badan dia, pakaian dia? Kata sahabat, ya Rasulullah, pasti bersih. Satu hari 5 kali dia mandi. Begitulah orang yang dapat jaga solat fardu 5 waktu ni, ibarat dia mandi 5 batang anak sungai tersebut, maka insya-Allah dia ampunkan, dibersihkan dosa-dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kalau nak ikutkan, sebenarnya banyak amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa ibadah kita kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan amalan-amalan tersebut. Termasuklah orang yang rajin sedekah. Orang yang rajin sedekah, insya-Allah setiap kali dia sedekah, setiap kali dia infak, setiap kali dia derma tuan-tuan, walaupun RM1, maka dia ampunkan segala dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Itu di antara yang usaha untuk kita lakukan selain kita istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, supaya dibersihkan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lugah, iaitu bahasa, kembali dan pulang, dan pada syarak barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Ini ulama' nak berikan penjelasan kepada kita pengertian dan rukun taubat. Apa makna taubat? Apa rukun taubat? Ada berapa rukun taubat? Dari segi lugah ni, dari segi bahasa, taubah tu bahasa Arab. Dari segi bahasa, taubah tu maknanya kembali, maknanya pulang. Kembali ataupun pulang. Tak? Ada kawan tanya, bila nak taubat? Bila nak pulang? Jangan terasa pula. Dari segi bahasa, taubat tu maknanya pulang. Dia pergi outstation lama tak ada. Bila nak taubat? Bila nak balik, bila nak pulang. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, taubat itu maknanya kembali ataupun pulang.
kembali ataupun pulang. Taubah berasal daripada perkataan tabah. Tabah maknanya telah bertaubat. Telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahawasanya kata ulama, bila kita tahu apa makna taubat, dan pada syarak barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Dan makna taubat dari segi syarak, iaitu kita kena tahu bahawasanya di sisi syarak, makna taubat itu dia merangkumi kepada 3 rukun ni. Yang pertama apa dia? Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal atau menyesal ia tiada kerana Allah Ta'ala, seperti menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Garis bawah yang penting tuan-tuan, rukun taubat yang pertama yang termasuk daripada apa makna taubat dari segi syarak, menyesal kerana Allah Ta'ala atas maksiat yang dia buat. Ataupun senangnya, yang pertama sekali menyesal. Dia buat maksiat, dia buat dosa, kemudian datang penyesalan. Dan pastikan menyesal itu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Dia menyesal kerana Allah Ta'ala atas dosa maksiat yang dia buat, bukan kerana orang. Sebab apa tuan-tuan? Taubat itu tidak sah jika tidak ada penyesalan. Walaupun 1000 kali dia taubat tapi tidak ada penyesalan, taubat itu tidak sah. Sebab rukun taubat itu mesti menyesal. Kalau dia tidak menyesal, maka tak sahlah taubat dia. Maka tidak sahlah taubat dia. Sebab tu dalam satu riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah inti kepada taubat. An-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah inti, pokok kepada taubat. Kalau satu orang taubat tapi tak menyesal, maka taubatnya tidak sah. Ataupun dia menyesal daripada dosa maksiat yang dibuat tapi bukan kerana Allah, kerana nak kahwin, kerana orang. Menyesal lah ustaz, saya buat dosa-dosa. Kenapa? Saya nak kahwin minggu depan. Wah, bukan kerana Allah Ta'ala. Tak, maka taubatnya tidak sah. Seperti mana satu orang menyesal kerana balak yang ditimpakannya ke atasnya, punca daripada maksiat tersebut. Kerana mai balak ni musibah tuan-tuan, tidak ada lain melainkan daripada maksiat yang kita buat. Mai datang balak, musibah, ujian ni kadang-kadang bertimpa-timpa tuan-tuan. Yakinlah ada maksiat, dosa yang kita tak taubat lagi kepada Allah. Maka ditimpa satu supaya duk sedar. Biar kita tergadang dulu tuan-tuan, baru kita sedar. Maka sering kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Apa yang penting kat sini? Rukun taubat yang kedua, tinggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat yang dia bertaubat daripadanya. Batu satu orang dia bertaubat, tidak sah taubat seseorang yang tidak meninggalkan maksiat. Dia taubat tapi dia tak tinggalkan maksiat, maka tak sahlah taubat dia. Tapi kena taubat kan? Kena taubat betul-betul sampai dia akan tinggalkan maksiat tersebut. Sampai dia akan tinggalkan maksiat. Itu ada istilah yang orang kata bila taubat dia buat maksiat, taubat buat maksiat, taubat buat maksiat. Itu kata apa? Taubat sambal apa? Sambal ikan bilis. Sambal belacan. Dah kena taubat juga. Sering walaupun dia jatuh pada maksiat dosa, taubat sampai dia akan tinggalkan, sehingga kan mendapat keabsahan daripada taubat tersebut dengan dia dapat meninggalkan maksiat yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiatnya itu. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpamanya fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqadakkan segala fardu yang luput itu.
Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau gantinya kepada empunyanya, atau minta halal ia daripadanya dengan tafsil, iaitu detail, pada mazhab kita Asy-Syafi'i. Bersalahan yang ini berbeza pada mazhab Imam Malik, memada minta halal dengan ijmal secara ringkas dan ada padanya keluasan. Maka jika tiada kuasa yang ini mampu ia memulangkannya dan tiada menghalalkan oleh orang yang empunya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohonkan akan Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadikan ia akan empunyanya harta itu redha pada hari kiamat. Rukun taubat yang ketiga, iaitu berazam sungguh-sungguh takkan kembali melakukan maksiat yang dia bertaubat daripadanya. Garis bawah yang penting, rukun yang ketiga tuan-tuan, cita-cita berazam takkan kembali semula. Kena ada tu, kena ada. Kena ada tuan-tuan. Sebab apa? Tidak sah taubat satu orang yang tidak ada azam, tidak ada cita-cita untuk tidak kembali kepada maksiat. Dia taubat-taubat, tapi dalam hati, macam nak buat lagi dah esok. Tak ada cita-cita, tak ada azam langsung. Mesti kena ada cita-cita, ada keazaman nak tinggalkan maksiat yang dia buat tersebut, baru sah taubat dia. Baru sah taubatnya. Cuma kena ambil perhatian tuan-tuan, jika dosa yang kita buat itu iaitu dosa meninggalkan perkara yang wajib, perkara yang fardu, contoh solat fardu 5 waktu, maka 3 rukun taubat ni yang telah disebutkan tadi, yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga berazam, bercita-cita takkan kembali. Maka 3 rukun taubat yang disebutkan ni, maka dia hanya ada kaitan kepada dosa yang kita buat kepada Allah. Adapun dengan kaitan dengan manusia, maka nak tak nak tuan-tuan, kita kena pi jumpa orang yang kita buat salah, minta maaf, minta halal. Sebab tu berat tuan-tuan buat hal dengan orang. Kalau boleh jangan buat hal dengan orang lah tuan-tuan, berat. Bukan kata bermudah-mudah kita buat dosa dengan Allah Ta'ala, dah. Dia agak complicated kat situ. Kalau kita ada meninggalkan yang fardu, solat fardu 5 waktu, maka kita wajib qada semua solat yang ditinggalkan. Dan kita menyesal dengan kita meninggalkan solat fardu yang kita buat sebelum ini, dan kita meninggalkan maksiat, iaitu dengan supaya jangan kita meninggalkan lagi solat fardu tersebut, dan kita berazam takkan kita akan buat lagi dengan sewenang-wenangnya meninggalkan solat fardu tersebut. Selesai, tinggal lagi kita qada je. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjadualkan bagi orang di Pening kepala, macam mana nak qada solat fardu 5 waktu ni, banyak sangat. Banyak sangat. Berapa banyak saya kata? Banyak Ustaz. Berapa banyak? Banyak. Oh, Pening juga tuan-tuan. Dahsyat juga masa zaman muda-muda dulu. Jangan ceritalah Ustaz. Banyak. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan apa? Setiap kali kalau dah macam itu, setiap kali lepas habis solat fardu 5 waktu, terus qada solat tersebut. Setiap kali habis solat fardu tersebut, terus qada solat tersebut. Faham tak tuan-tuan? Lepas habis solat fardu subuh, terus buat qada subuh. Lepas buat solat fardu zuhur, buat qada zuhur. Lepas solat fardu asar, buat qada asar. Lepas sembahyang fardu maghrib, buat qada maghrib. Lepas sembahyang fardu isyak, buat qada isyak. Begitulah berterusan tiap-tiap hari. Supaya dijadualkan begitu, lebih mudah. Lebih mudah. Boleh ke lepas subuh buat qada subuh? Boleh tuan-tuan. Bukan waktu haram tu Ustaz, tu belajar tak habis tu. Boleh ke lepas sembahyang asar buat qada asar? Boleh, bukan tu waktu haram, belajar tak habis tu. Belajar fiqh tak habis tu. Qada ni tuan-tuan, hutang dengan Allah Ta'ala anytime, bila-bila masa, pagi, petang, siang, malam, tak kira bila-bila, kena selesaikan. Kena selesaikan, walaupun lepas asar, walaupun lepas subuh. Dia tidak ada waktu haram. Qada ni bila-bila masa. Hutang tuan-tuan, orang hutang dengan tuan-tuan,
Tuan-tuan letak syarat ke nak bayar waktu-waktu yang tertentu? Dia hutang kita 10,000. Awak nak bayar boleh, tapi waktu malam jangan Ada? Rasa tak ada tak? Kalau dia mai datang pukul 3 pagi pun kita minta. Kita nak, tuan-tuan. Dia picit loceng, ting tong. Kita apa benda 3 pagi ni? Siapa datang? Ji. Siapa? Mat. Mat mana? Mat. Kenapa? Nak bayar hutang. Masuk. Masuk. Ya Allah. Apa sebab pukul 3 pagi datang? Pukul 1 pagi pun dapat. Tak apa. Nampak? Ada tuan-tuan larang dia. Jangan mai datang. Tak. Bila-bila pun boleh. Nampak? Walillahi mathali ala. Apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Bila-bila masa, tuan-tuan. Jangan kita putuskan. Jangan kita stop untuk qada solat yang kita tinggalkan tersebut. Usahakan, tuan-tuan, untuk kita selesaikan. Tetapi bagaimana ada melibatkan sesama manusia, ini berat, tuan-tuan. Dia nak tak nak, tuan-tuan, dia ambil harta orang tersebut, dia buat salah orang tersebut, harta yang dia ambil dia kena kembalikan. Dia kena pulangkan semula. Kalau dia ada buat salah yang lain apa semua, dia kena minta maaf. Dia ada ambil barang ke semua-semua, tuan-tuan, dia kena minta halal. Kalau dalam mazhab Syafi'i lagi detail. Kena jelaskan secara terperinci, detail dalam mazhab kita Syafi'i, apa makan yang awak telah makan harta saya. Dulu saya makan curi buah rambutan 10 tahun lepas. Berapa biji? Tak ingatlah berapa biji. Kena sebut, tuan-tuan, berapa biji, jenis apa. Tapi rambutan budak sekolah je, bukan rambutan kuning. Detail, tuan-tuan, jangan main-main. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan buat hal dengan orang lah, senang cakap. Jangan. Baik ngumpat ke, baik ngata pun jangan. Berat, tuan-tuan. Berat. Itu hak barang tu. Kalau kita duk ngata dia, membawang dia, tuan-tuan, pi jumpa dia. Jumpa dia. Minta maaf, Haji, saya ni nak minta maaf. Kenapa pula? Saya sebulan lebih rasa dah membawang Mak Haji je. Oh, ya ke? Apa dia membawangnya? Kena detail, tuan-tuan, sebut satu-satu tu. Senang cakap, jangan cerita pasal orang lah, tuan-tuan. Cerita pasal orang. Sebab tu kata ulama', tuan-tuan, satu orang dia nak mendapat keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, yang pertama, jangan cerita hal orang lain. Bila kita tak sibukkan dan tak cerita pasal orang lain, kita akan lebih pada muhasabah kesalahan diri kita. Ini kalau tuan-tuan nak sukses, nak selamat, bahagia dunia akhirat, tuan-tuan, yang pertama, jangan suka cerita hal orang. Jangan. Sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan buat lapang dada, hidup senang. Yang pertama, iaitu apa dia? Jangan sibuk hal orang lain. Maka kita akan sibuk hal diri kita, keaiban diri kita, kesalahan diri kita. Yang kedua, jangan sibuk dosa orang lain. Kalau dia nak selamat, bahagia hidup dunia akhirat, jangan sibuk dosa orang lain. Maka dia akan sibuk dosa dia sahaja. Yang ketiga, tuan-tuan, amalan ni kalau siapa dapat buat tiga-tiga ni, insya-Allah dia akan mendapat keselamatan dunia akhirat. Apa dia? Jangan pandang kesalahan aib orang lain. Maka dia hanya pandang kesalahan aib diri dia sahaja. Kalau ternampak, tuan-tuan, cepat-cepat palih. Tutup mata. Bukan sembunyikan. Tutup mata. Jangan tengok kesalahan orang. Maka jika satu orang dia dapat amalkan 3 perkara ni dalam kehidupan dia, insya-Allah, tuan-tuan, dijamin dia mendapat keselamatan kehidupan dunia akhirat. Aman, tuan-tuan, selamat hidup dia, bahagia hidup dia, sukses hidup dia, tuan-tuan. Yang jadi huru-hara kita hari ni, tuan-tuan, itulah duk sibuk hal orang. Sibuk kira harta orang, sibuk kira saham orang, sibuk kira duit bank orang, sibuk kira kereta orang, sibuk pasal orang, sibuk tengok dosa orang, sibuk dengan aib orang. Jangan, tuan-tuan. Sebab tu yang disebut dalam hadis, barang siapa man satara, barang siapa yang menutup aib seseorang,
maka Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia di akhirat. Maksud tutup di situ tuan-tuan, bukan nampak kemudian diam, tak cerita, tak viral, tak. Maksud tutup aib orang tu, jangan tengok langsung, jangan tengok langsung, jangan pandang. Dah. Sebab kalau dipandang tuan-tuan, ni mulut gatal, cepat je aku nak cerita terbaru ni, aku nak dengar. Mulalah tuan-tuan. Jangan pandang. Itu maksud man satara, siapa yang menutup keaiban seseorang, siapa yang menutup kebaikan seseorang. Sebab tu tuan-tuan, ulama-ulama terdahulu, termasuklah Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka tuan-tuan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang hebat. Antara doa yang dia tak pernah tinggalkan tuan-tuan, ya Allah, tutupkan pandangan keaiban guru-guruku supaya aku tidak melihat keaiban guru-guruku. Nampak? Setiap kali dia pergi ngaji, dia pergi belajar, dia berguru, ya Allah, tutupkan keaiban guruku daripada aku melihat keaibannya. Sebab tuan-tuan, salah satu ujian kepada murid ni, murid kepada guru, iaitu bila mana ditunjukkan keaiban gurunya, dia nampak, hatinya jadi tawar. Rambut panjang juga. Contoh nampak. Itu ujian kepada anak murid. Dia pun sama juga. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, ujian murid ni betul-betul nak bersuhbah dengan guru, dia akan dapat barakah kat situ. Jangan pandang keaiban guru. Kalau ternampak, tutup tu tuan-tuan, kerana kita tak tahu hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya, lah, guru tu minum berdiri. Habis tuan-tuan, dia tak tahu hal yang sebenarnya macam mana. Hati-hati tuan-tuan, mainan syaitan cukup pandai. Sebab tu ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia doa, ya Allah, tutupkan keaiban guruku supaya aku tidak dapat melihat. Bila dia nampak tuan-tuan mainan syaitan, dia akan mengurangkan barakah seorang murid kepada guru tersebut. Hati-hati tuan-tuan. Nampak? Itu termasuk daripada 3 amalan tersebut. Kata ulama, siapa yang buat tuan-tuan, insya-Allah dia mendapat keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan mudah-mudahan insya-Allah sentiasa Allah Taala beri kita kekuatan sering bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu taala, telah ampunkan segala dosa-dosa kita tuan-tuan. Dosa yang kecil, yang besar, yang lama, yang baru, yang sengaja, yang tak sengaja, yang nyata maupun yang zahir, yang anggota batin, dosa yang batin, dosa yang zahir, semuanya Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita, menjadi asbab tuan-tuan kita diberikan husnul khatimah, dan insya-Allah kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung situ je tuan-tuan. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Wal afa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.